Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya Cikgu Fariza di dalam kelas Pendidikan Seni Visual. Hari ini kita akan bincangkan tentang teori seni PSV Kertas 1. Soalan 1. Apakah prinsip rekaan yang paling ketara bagi karya catatan di bawah? Okey, kita lihat karya yang di bawah ni. Okey, yang pertama kontra. Okey, kontra wujud bila terdapatnya unsur-unsur seni yang bercanggah ataupun yang bertentangan dalam sesuatu gubahan. Okey, so kita lihat dekat gambar rajah ni, okey, memang ada unsur kontra dekat sana. Okey, yang kedua harmoni. Okey, harmoni bila terdapatnya susunan ataupun ulangan unsur seni mengikut cara yang tertentu. Okey, dekat sini kita lihat tak ada unsur ulangan ataupun corak dekat sana. Okey, yang ketiga imbangan. Okey, imbangan wujud apabila terdapatnya satu keadaan yang berpadanan dari segi berat, tarikan ataupun tumpuan. Okey, kalau kita lihat dekat karya di bawah, okey, tak ada unsur imbangan dekat sana, sama ada imbangan simetri ataupun imbangan yang tidak simetri. Seterusnya kita lihat yang keempat, okey, iaitu prinsip pergerakan. Okey, pergerakan adalah apabila satu keadaan yang bergetar, bergoyang, beralun, okey, bersinar dan juga sebagainya. Okey, jadi kita lihat dekat karya di bawah ini, okey, memang kita nampak ada unsur-unsur pergerakan di sana. Okey, jadi jawapan yang kita boleh terima adalah 1 dan 4, okey, iaitu B. Soalan 2. Maklumat di bawah menerangkan tentang ruang. Okey, boleh terhasil dari lukisan atau catatan, menunjukkan elemen pada kedudukan satah yang sama. Okey, apakah jenis ruang berdasarkan maklumat tersebut? Okey, kalau kita lihat dekat sini, okey, maklumat yang diberi boleh terhasil dari lukisan atau catatan. Okey, ini bermaksud adalah ruang 2D, dua dimensi, iaitu ruang ilusi. Okey, kemudian menunjukkan elemen pada kedudukan satah yang sama. Okey, pada satah yang sama. Jadi kita boleh katakan okey, dia berada pada ruang yang rata. Jadi jawapannya adalah A. Okey, kita lihat dulu jenis-jenis ruang. Okey, yang pertama ruang nyata ataupun ruang konkret, dan yang ini merupakan ruang berbentuk 3 dimensi. Okey, sementara ruang ilusi okey berbentuk 2 dimensi. Okey, untuk ruang nyata kita bahagi kepada 2, iaitu ruang terbuka, okey, iaitu ruang bagi kawasan yang lapang, okey, seperti di padang ataupun di taman. Okey, sementara ruang tertutup adalah ruang ataupun kawasan yang terhad. Okey, seperti di dalam bilik, okey, dapur ataupun dalam bangunan. Okey, untuk ruang ilusi kita boleh bahagikan kepada 3. Okey, yang pertama ruang dalam. Okey, ruang dalam adalah ruang yang memperlihatkan kesan perspektif, okey, dan mempamerkan ruang hadapan, ruang tengah dan ruang belakang. Okey, sementara ruang cetek, okey, ia merupakan ruang yang kelihatan dekat dan terbatas. Okey, ruang rata ialah ruang yang terhasil apabila dilukis atau diolah elemen-elemen gambaran pada satah yang sama. Soalan nombor 3. Maklumat di bawah menerangkan tentang proses penghasilan kraft tradisional. Okey, hasil jalinan secara berselang-seli antara benang losing dengan benang pakan. Okey, apakah jenis kraft tersebut? Okey, A. Tekat. Okey, tekat merupakan hiasan sulaman, benang emas ataupun benang perak, okey, yang dijahit pada kain baldu. Okey, B. Batik. Okey, batik merupakan proses terapai lilin, okey, pada permukaan kain. Okey, C. Tenunan. Okey, tenunan merupakan proses penjalinan, okey, benang secara berselang-seli untuk dijadikan sehelai kain. Okey, D. Anyaman. Okey, anyaman merupakan proses menjalin helaian mengkuang, pandan, buluh, rotan dan sebagainya. Jadi jawapan yang paling tepat adalah C, iaitu tenunan. Kita lihat sedikit penerangan berkaitan dengan benang losing dan benang pakan.
Okey, benang losing merupakan benang tenun yang dipasang memanjang dari kepala kek ke hujung kek tenun untuk menghasilkan kain tenun. Okey, ia juga dikenali dengan nama benang lungsing ataupun benang menunggu. Okey, sementara benang pakan, benang pakan merupakan benang tenun yang melintang. Okey, dan dibuat di antara benang lungsing dari kiri ke kanan ataupun sebaliknya. Okey, dengan menggunakan cuban torak untuk menghasilkan kain tenun. Okey, ia juga dikenali sebagai benang mendatang. Okey, benang losing dengan benang pakan ni biasanya kita gunakan ataupun digunakan di dalam tenunan kain sungkit. Seterusnya, antara berikut yang manakah dapat menunjukkan kesan pandangan mata cacing? Okey, untuk menjawab soalan ini, kita kena tahu dulu konsep pandangan mata cacing. Okey, cacing biasanya berada di tanah. Jadi pandangan mata cacing maksudnya dia akan melihat daripada bawah ke atas. Okey, daripada bawah dia akan nampak lebih besar dan semakin ke atas semakin mengecil ataupun meruncing. Okey, bila kita lihat jawapan A adalah yang paling tepat. Okey, untuk B itu merupakan pandangan mata manusia pada aras mata manusia. Untuk C, okey, daripada pandangan daripada atas ke bawah itu adalah pandangan mata burung, dan D sama dengan B tadi, aras mata manusia. Soalan 5. Gambar di bawah merupakan proses yang dijalankan semasa aktiviti anyaman. Apakah tujuan proses tersebut? Okey, kita lihat dulu gambar raja di bawah. Okey, berdasarkan gambar raja tersebut kita dapat lihat orang tersebut sedang memegang sehelai daun mengkuang. Okey, dan di sebelah tangan lagi satu sedang memegang sejenis alat yang dinamakan alat jangka. Okey, di hujung alat jangka tu kita boleh nampak ada mata pisau. Okey, ada beberapa mata pisau. Okey, kita lihat pilihan jawapan. Okey, A, daun mengkuang berubah warnanya. Okey, mustahil lah kalau tengok daripada proses tersebut. Okey, B, mengelak mengkuang menjadi kering. Okey, juga kurang tepat. Okey, C, mengkuang dilerai-leraikan mengikut saiz yang sama. Okey, ini kemungkinan jawapan yang paling tepat. Kita tengok dulu yang D, daun mengkuang menjadi lembut dan tahan lama. Okey, ini pun kemungkinan adalah salah sebab kita lihat daun itu dibelah. Okey, jadi jawapan yang paling tepat adalah C. Okey, mengkuang dilerai-leraikan mengikut saiz yang sama. Seterusnya, maklumat di bawah menerangkan tentang seni cetak. Apakah jenis cetakan tersebut? Berdasarkan sifat penolakan minyak dan air. Okey, A, timbulan, B, benaman, C, litografi dan D, gurisan. Okey, bila kita lihat dekat sini penolakan minyak dengan air, jawapan yang paling tepat adalah litografi. Seterusnya, kenyataan berikut adalah benar tentang lukisan kecuali. Soalan ini dia tanya, dia berkendakkan kita mencari yang mana satu yang bukan cerita tentang lukisan ataupun bukan maksud lukisan. Kita lihat dulu pilihan A, dihasilkan secara spontan. Ini betul. Menggunakan media kering. Kita tahu lukisan memang menggunakan media yang kering. C, mementingkan unsur warna untuk membentuk garisan. Jika kita lihat definisi lukisan, lukisan tidak menggunakan warna ataupun penggunaan warna yang terhad. Jadi yang C ni adalah kurang tepat. Untuk D, ia merupakan kerja peringkat awal untuk menghasilkan seni yang lain. Ini juga merupakan salah satu daripada definisi lukisan. Jadi yang jawapan yang paling tepat adalah C. Soalan 8. Lukisan yang sedang dihasilkan di bawah menunjukkan perspektif. Kita lihat gambar rajah di bawah. Sebenarnya dengan melihat gambar rajah ni kita boleh tahu dah dia mempunyai perspektif berapa titik. Sekiranya anda kurang pasti bagaimana cara untuk menentukan titik tersebut, kita boleh menggunakan kaedah garisan. Kita boleh melukis garisan di sebelah kiri, dua garisan di sebelah kanan.
dan juga 2 garisan menuju ke atas. Okey, jadi kita lihat setiap garisan tersebut di mana ke titik persilangannya. Okey, dan kita kira ada berapa titik persilangan tersebut. Okey, berdasarkan garisan yang telah kita hasilkan ini, okey, kita akan dapat lihat, okey, mempunyai 3 titik lenyap. Okey, jawapan yang tepat adalah D. Soalan 9. Apakah kelebihan karya di sebelah berbanding dengan karya seni halus yang lain? Okey, pertama sekali kita kena pasti karya tersebut. Okey, ini merupakan karya seni cetakan. Jadi kita kena tahu ciri-ciri seni cetakan. Okey, kita lihat pilihan jawapan. Okey, A menghasilkan ilusi 3 dimensi. Okey, seni cetakan dia merupakan ilusi 2 dimensi. Okey, jadi A salah. Okey, B menggunakan media yang kering. Okey, untuk cetakan kita menggunakan dakwat cetak. Okey, C, karya boleh diperbanyakkan. Okey, untuk cetakan kita boleh cetak sebanyak yang kita kehendaki. Okey, D, mudah dibuat pembingkaian. Okey, tak semestinya untuk menghasilkan pembingkaian untuk cetakan sebenarnya adalah satu kerja yang rumit. Jadi jawapan yang paling tepat adalah C. Karya boleh diperbanyakkan. Okey, kita tengok sedikit maklumat berkaitan dengan karya cetakan. Okey, kita boleh lihat dekat bahagian bawah karya tersebut ada tercatat dekat sana 2/20. Okey, itu merupakan nombor siri. Okey, apa yang dimaksudkan dengan 2/20? Okey, 2 bermaksud cetakan ini merupakan cetakan yang kedua. Okey, 20 bermaksud cetakan ini telah dibuat sebanyak 20 kali. Okey, untuk yang bahagian tengah iaitu damai, itu merupakan tajuk kepada karya tersebut. Dan yang hujung sekali iaitu Amin 07, itu merupakan nama pengkarya dan juga tahun ia dihasilkan. 10. Jelaskan apakah fungsi lilin yang dilakar pada permukaan kain menggunakan alatan canting. Okey, soalan ni dia bertanyakan tentang fungsi lilin dalam batik canting. Okey, kita lihat dulu pilihan jawapan. Okey, A, bahan pemati bagi warna kain. Okey, kita tahu, untuk pemati warna kita tak gunakan lilin. Okey, B, menghalang pewarna meresap ke kawasan lain. Okey, ini bermaksudnya lilin sebagai penghalang warna. Okey, kita tengok yang C, berfungsi sebagai pewarna pada kain. Okey, untuk pewarna kain dalam batik canting biasanya kita gunakan pencelup ataupun pewarna jenis rimezol ataupun primesin. Okey, yang seterusnya, bahan pemati untuk mengelakkan kain luntur. Bahan pemati untuk batik canting biasanya kita guna sodium silikat. Okey, jadi jawapan yang paling tepat sekali adalah B, iaitu menghalang pewarna meresap ke kawasan lain. Soalan 11. Proses tersebut merupakan satu teknik pembuatan tembikar. Teknik tersebut ialah, kita lihat gambar raja tersebut, kita tengok dia buat tembikar menggunakan tanah liat. Kita senang untuk kita kenal pasti dekat sini. Kita nampak bagaimana tembikar itu dihasilkan. Kita nampak ada garisan-garisan lingkaran. Jadi kita lihat pilihan jawapan. Teknik balutan, B teknik kepingan, C teknik acuan dan D teknik lingkaran. Jadi jawapan yang paling tepat adalah teknik lingkaran. Seterusnya kita lihat beberapa teknik penghasilan tembikar. Yang pertama merupakan teknik lingkaran. Yang kedua contoh teknik kepingan. Yang ketiga merupakan teknik picit. Dan yang terakhir merupakan teknik lempar aling ataupun teknik putaran. Teknik ni biasanya ia menggunakan mesin pemutar, sama ada secara manual ataupun menggunakan elektrik. Setakat itu dulu kelas kita untuk hari ini. Sehingga berjumpa lagi di dalam kelas yang akan datang. Bye.